Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa ketika ini apabila saya membuat video dalam kereta, saya menerima beberapa soalan. Maka pada kesempatan ini ingin saya jawab soalan-soalan tersebut. Soalan tu tak ada kaitan dengan agama, tetapi lebih kepada saya pakai kamera apa? Kenapa kamera tu berjalan-jalan? Saya menggunakan DJI Pocket 2. Okey. Ini model lama, sekarang sudah ada Pocket 3. Alright, Pocket 2. Jadi antara ciri-ciri kamera ni ialah dia ada gimbal, dan gimbal itu boleh auto tracking atau face tracking. Jadi bila saya gerak, kamera tu pun ikut saya. Jadi sebab tu kamera tu macam bergerak-gerak. Okey, kenapa saya nak pakai kamera ni? Satu, sebab memang dah ada. Nombor dua, senang ceritalah, saya letak situ saja dan dia terus fokus dan ikut muka saya. Saya tak perlu nak adjust angle kamera tu macam mana. Kalau guna kamera lain, kena adjust angle, kena letak betul-betul dalam tengah. Lepas tu kalau kita atau saya bergerak ke apa ke, nanti dah lari dah tak center ke apa kan. Jadi ini kelebihannya. Dan kemudian ia datang sekali dengan mikrofonnya. Ini bukan mikrofon yang beli asing kena connect apa semua. Tak, bila kita beli, dia sekali dengan package tu ada kameranya sekali. Jadi mudah cerita ya, kamera pun saya sangkut di seatbelt saja supaya audio lebih baik, insya-Allah. Jadi bagi sesiapa yang ingin buat video dalam kereta, tak semestinya kena ada kelakapan seperti ni. Guna handphone pun boleh ya. Saya ada je nampak orang lain yang membuat video dengan meletakkan handphone dan menggunakan forward facing camera saja. Okey, jadi boleh-boleh saja. Cuma bagi saya ni, mungkin saya ni minat sikit benda-benda gadget ni. Maka saya menggunakanlah DJI Pocket 2. Ini model lama, sekarang Pocket 3. Pocket 3 pun saya ada juga. Alhamdulillah. Baik, soalan pertama. Soalan kedua, Kapten pakai kereta apa? Okey, jadi ini yang menarik ni. Ramai yang teka. Ada yang kata Toyota, ada yang kata tu, ada ni ya. Saya menggunakan kereta Volvo. Alhamdulillah. Ini ialah Volvo model S60. S untuk sedan, 60 ya. Saya beli tahun 2011. Jadi sekarang 2023, sudah pun 12 tahun. Alhamdulillah. Jadi saya guna kereta Volvo lah. Kemudian soalan lain, tak bahaya ke memandu sambil membuat video? Okey. Kemudian ada juga yang tanya, bimbang nanti polis ke JPJ ke tangkap. Okey, kalau dari sudut undang-undang, maka memang kita tak boleh bercakap sambil memegang handphone kan. Tapi kita boleh bercakap phone dengan menggunakan alat hands-free ataupun bebas tangan. Jadi sama juga apabila membuat video ini, saya tidaklah memegang kamera ataupun memegang mic. Saya bercakap bebas seperti mana orang yang sedang bersembang telefon bercakap bebas tanpa memegang telefonnya. Maka dari sudut undang-undang, it is okay. Dari sudut keselamatan pun, it is okay ya. Sebab macam saya kata, ia umpama alat hand-free. Jadi terima kasih kepada yang bertanya tu, yang bimbang tentang keselamatan saya. Soalan lain yang terima juga, yelah orang dalam kereta sembang-sembang, kereta cerita buat agama, so kena fikir banyak. Jadi Alhamdulillah, tak adalah kena fikir banyak. Dan kalau perhatikan pun, topik yang saya sampaikan dalam kereta ni lebih yang mudah atau simple. Kalau yang heavy tu tidaklah sambil driving. Okay? Jadi bila kita dah biasa cakap tentang agama, Alhamdulillah, maka bila bercakap dalam kereta pun bolehlah. Okay, tak adalah nak kata hebat apa, tapi boleh. Alhamdulillah. Kemudian ada juga yang bertanya, dah banyak video ni, nak buat video lagi? Okey, sebenarnya saya nak manfaatkan semua masa yang ada kan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi saya cuba nak memberi manfaat dengan berkongsi ilmu, berkongsi hadis, berkongsi tazkirah, dan apa-apa kesempatan yang ada saya akan cuba gunakan. Salah satu kesempatan ialah ketika memandu. Cumanya apabila memandu, bukanlah setiap kali saya memandu saya buat video. Okay? Dan buat video pun lazimnya 10-15 minit. Maka sensor bunyi sebab ada motor sebelah dengan kereta, dekat dengan sensor kan. So itu sebenarnya parking sensor. Okey. Jadi bukanlah berarti setiap kali memandu saya membuat video.
Cuma pada beberapa ketika. Contohnya apabila pergi balik dari KLIA, kalau dari rumah saya ke KLIA purata 45 minit, 45 sehingga 50 minit. Tetapi kalau saya kerja ataupun flight, dan saya ni alhamdulillah lazim buat flight London. Kalau landing pagi nak balik rumah, time tu traffic jam, pagi-pagi orang pergi pejabat. Kalau landing petang, time tu orang traffic jam juga, orang balik dari pejabat. Maka masa memandu yang 45 minit tu boleh jadi sehingga 1,5 jam, 1 jam 45 minit kan. Maka banyak masa yang ada tu lazimnya saya dengar kuliah, maknanya dah download siap-siap dalam YouTube, dengar kuliah, dan masa yang ada tu pun saya manfaatkan buat video. Jadi video pun 10-15 minit. Jadi kalau katakanlah masa memandu 1,5 jam, buat video 15 minit. Sebelum buat video ada rehearsal sikit. Kan, kenalah rehearsal. Maka mungkin lebih kurang 10 minit. Jadi lebih-lebih pun 25-30 minit lah paling-paling lebih pun. Masa yang selebihnya saya buat urusan lain. Jadi bukanlah sentiasa buat video ya. Baik. Jadi itulah. Cuma alang-alang tengah cakap tentang memanfaatkan masa kan. Jadi saya ingin berpesan kepada diri saya, para penonton semua, ayuh kita manfaatkan setiap masa yang ada untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Kita kena tahu ya, semua orang satu hari dia ada 24 jam, satu minggu dia ada 7 hari, satu bulan dia ada 30 atau 31 hari, satu tahun dia ada 365 hari. Bagi semua orang, masa dia sama. Cuma bagi orang yang ada time management, pengurusan masa yang bagus, dia dapat manfaatkan masanya dengan bagus. Sebab kita tengok semua orang macam saya kata tadi, masanya sama. Tapi setengah orang kita tengok very productive. Banyak hasil yang keluar daripadanya. Sebahagian orang, tak elok nak sebut lah kan. Jadi orang yang dapat buat benda lebih, yang produktif, yang dapat memberi manfaat yang lebih kepada umat Islam, kepada masyarakat, bukanlah mereka tu dalam sehari ada 30 jam. Bukanlah mereka tu dalam seminggu ada 10 hari. Bukanlah mereka tu dalam sebulan ada 40 hari. Masa mereka sama saja. Cuma mereka ada pengurusan masa yang bagus dan juga disiplin masa yang bagus. Okay? Jadi macam saya, alhamdulillah, bukanlah saya buat video sentiasa. Saya pun menonton juga Netflix untuk berehat. Saya juga bersenam. Saya juga alhamdulillah berpoligami. Bahkan sekarang ni pun saya sedang memandu bergilir dari rumah kedua ke rumah ketiga. Kan? Jadi saya pun ada keluarga apa semua tu, tetapi pengurusan masa, disiplin masa yang digunakan untuk menyelit perkara-perkara yang bermanfaat ya. Jadi kepada para penonton semua, setiap masa yang ada tu manfaatkan untuk mendengar kuliah. Sebab sekarang ni kuliah-kuliah boleh kita dengar dalam bentuk YouTube, boleh kita pakai earbuds ke earphone ke apa, dan sambil memandu pergi balik pejabat kita boleh mendengar. Sambil kalau tak memandu, kalau naik public transport, LRT ke komuter ke train ke bas pun kita boleh dengar kan. Sambil bersenam pun boleh. Saya alhamdulillah antara masa mendengar pun apabila sedang bersenam. Kadang-kadang sedang bersenam tu bila brisk walking ke jogging ke apa ke, bawa sekali tripod dengan kamera kalau nak cakap tu kan. Sebab tu yang kadang-kadang bila buat video outdoor tu muka macam berpeluh ni macam ni kan. Jadi manfaatkan masa ya. Kalau bagi sesiapa yang rasa tak cukup masa tu, cuba semak balik. Cuba semak balik. Banyak masa tu habis kat mana? Tidur berlebihan ke, sembang dengan member berlebihan ke, mengopi, mengetih, lepak banyak sangat ke. Kan, cuba semak balik. Sebab macam saya kata, semua orang ada masa yang sama. Cuma bagi sebahagian orang, mereka dapat mengurusi masa tersebut dengan baik. Dan mereka dapat berdisiplin dalam mengurusi masa tersebut. Baik. Demikianlah sedikit perkongsian saya, soalan-soalan tentang membuat video dalam kereta. Okey. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.